Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah dan menerangi cahaya kehidupan ini sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tadabbur kita pada surah Nuh, surah yang ke-71, dan sambungan kita insya-Allah pada ayat yang ke-17. Sambungan ayat yang ke-17 surah Nuh, surah yang ke-71. Saya jemputlah mungkin ibu-ibu yang baru sampai, kalau ada Quran terjemahan sama ada di smartphone ke ataupun ada ke dalam kat HQ kita ni, ada ke Quran? Boleh buka lah sama-sama surah Nuh, surah yang ke-71, surah yang 71 ayat yang ke-17. Baik, sebelum kita masuk tadabbur surah Nuh ini, suka untuk saya ingatkan bersama, hari ini Ustaz jatuh 1 Rejab. Bulan depan 3 Mac kita akan masuk bulan Syaban. Nanti 3 April kita akan masuk 1 Ramadan, dan 3 Mei nanti kita akan masuk 1 Syawal. Jadi ini 3 hari bulan ni waktu yang kita kena ingatlah. Sebab apa? Bermula daripada malam tadi tuan-tuan, bila disebut sebagai Rejab, ini disebut sebagai bulan haram. Okey. Bulan haram ni dia ada 4, iaitu Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni rapat. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia bulan yang sama-sama lah, 3 bulan. Bulan Rejab ni diawalkan beberapa bulan. Rejab ni diawalkan 3 bulan awal. Sebab lepas Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kemudian baru masuk bulan haram. Baik. Apa beza bulan haram dengan bukan bulan haram? 4 bulan haram ni, kata Abdullah bin Abbas, adalah dia sama erti seperti mana tanah haram dengan tanah halal. Okey, apa beza tanah haram dengan tanah halal? Tanah haram ni, setiap amalan yang kita lakukan, Allah akan tambahkan lagi pahalanya, gandakan lagi ganjarannya. Dan siapa yang melakukan maksiat, Allah akan gandakan lagi azabnya. Ini besar ni. Okey, sama macam orang pergi Mekah. Kalau dia melakukan maksiat di Mekah, dia tahu maksiat yang dilakukan di Mekah, azabnya tak sama dengan maksiat yang dilakukan di luar tanah Mekah, tanah haram ni. Dia berbeza tuan-tuan. Jadi begitulah, Mekah dengan Madinah ni dia terikat dengan tempat. Tapi kalau disebut sebagai bulan haram, kita terikat dengan waktu dan masa. Kalau di tanah Mekah ni, tuan-tuan keluar je daripada tanah haram, maka tuan-tuan tak terikat dengan tanah haram. Kan, perbuatan-perbuatan di tanah haram tu kita terkeluar. Tapi kalau terikat dengan masa, bulan haram ni, bulan ni, sepanjang bulan ni jangan sekali-kali melakukan maksiat. Kenapa? Bila kita melakukan maksiat, azab itu akan digandakan oleh Allah. Contohlah, ada orang dia minum arak. Kita tahu minum arak ni haram. Ada orang minum arak dalam masjid. Haram tak? Haram. Tapi kita kata ini double haram. Sebab dah minum arak haram, buat dalam masjid pula. Dan ada orang minum arak dalam masjid, Masjidil Haram. Kita boleh bayangkan. Macam itulah keadaannya kalau ada orang melakukan maksiat, melakukan dosa, dan ia lakukan di dalam bulan haram.
Gandaan azab itu adalah berganda-ganda. Baik, kenapa Allah Ta'ala takdirkan Rajab ni disebut sebagai bulan haram? Ni kita punya mukadimah lah, mudah-mudahan ni persiapan ni. Kita buat satu timeline. Kita sini ada Rajab, nanti ada Sya'ban, kat sini ada Ramadan. Ni Syawal. Di sini nanti baru ada Zulkaidah, kemudian ada Zulhijjah, kemudian di sini ada Muharram. Okey. Yang ini kita sebut sebagai bulan haram. Di sini pun nanti ada bulan haram Zulhijjah dan juga Muharram, bulan haram juga. Baik, ada seorang ulama ni namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Bakhi. Dia kata apa? Kejayaan dan kesempurnaan Ramadan ini adalah bermula pada bulan Rajab. Kejayaan seseorang dalam bulan Ramadan ni, dia bukan bermula pada tanggal 1 Ramadan. Bukan. Kejayaan seseorang dalam bulan Ramadan ini adalah bermula daripada bulan Rajab. Sebab dia kata apa? Bulan Rajab ni adalah bulan kita sebagai Syahruz Zara', bulan bercucuk tanam. Ni bulan kita bercucuk tanam. Kalau kita nak kata saya Ramadan ni saya nak bangun tahajud setiap malam, tak nak miss, saya nak solat, nak dapatkan malam Lailatul Qadar, dia bukan bermula 1 Ramadan, dia bermula daripada 1 Rejab, 2 Rejab, 3 Rejab. Ni start kat sini. Saya kalau boleh nak khatam Quran dalam bulan Ramadan, dia mesti start daripada Rejab. Sebab apa? Kita dah mungkinlah 9-8 bulan yang lepas kita kurang. Ramadan tahun lalu memang kita pulun. Masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah kita perlahan, slow je kan. Jadi nak mula balik momentum ibadah tu, sebenarnya dia start dekat sini. Ada orang dia start jaga solat malam, tapi esok tak solat bangun pula sebab penat. Momentum tak ada kan, stamina tu tak ada. Kemudian esok tu bangun lagi solat malam, esok tu tak bangun. Permulaan tu di sini, mujahadah tu di sini. Perasan tak, bila kita bulan Syawal, bulan Ramadan, 10 malam pertama Syawal tu momentum kuat. Masuk 11 hingga 20 tu dia jadi lemah. Masuk balik dia punya 20 ke 30 tu dia terus lemah. Ada orang macam tu momentum dia, betul? Tapi ada orang momentum dia, kalau kita tengok badan kita 1 hingga 20 Ramadan tu mula-mula dia rasa susah nak berpuasa. Tapi bila masuk start 20 Ramadan, badan dah mula biasa. Pasal kita mula dah rasa seronok dengan Ramadan tu. Dan kita dah mula rasa kalau nak buka tu, jangan kuih banyak-banyak lah, saya makan sikit-sikit je, air pun minum sikit-sikit je, betul? Badan kita dah mula adapt dengan suasana puasa. Kita pun rasa seronok nak ibadah. Ni kalau orang yang ibu-ibu yang dah senior-senior kan, yang muda-muda dia cari baju raya, kuih raya. Tapi ibu-ibu dia tak. Masa tu dia dah mula rasa seronok. Tapi sayang, masa momentum tu tengah ada, kita ada hanya tempoh 10 hari je. Tengah-tengah nak naik lah, dah habis dah Ramadan, dah masuk Syawal. Sebenarnya momentum yang ada pada 20 Ramadan ni, yang badan kita dah mula rasa makannya kurang, ibadah mula rasa manis, baca Quran tu dah rasa seronok, solat malam tu dah mula kita rasa tenang. Sebenarnya dia rasa itu adalah pada Sya'ban. Sebab apa? Rejab ini adalah macam tempoh 1 ke 10 Ramadan ni yang kita rasa susah. Alah, hari pertama puasa tu ya Allah letihnya lah, penatnya lah. Sebab apa? Kita mujahadah tu di sini. Sebab itu Allah letakkan Rejab ini sebagai bulan haram. Sebab Allah suruh kita paksa tinggalkan maksiat di sini sebagai persiapan ke sini. Boleh faham tak? Kan saya katakan tadi, Abdullah bin Abbas kata apa? Siapa yang melakukan maksiat dalam bulan ini, Allah gandakan azab. Siapa yang melakukan pahala dalam bulan ini, Allah tambahkan lagi ibadah dia, tambahkan lagi pahalanya. Jadi seolah-olahnya ni adalah sebagai satu paksaan.
Allah paksa, tinggalkan sekarang. Tinggalkan. Jadi kita pun paksa. Ibadah pun kita cuba gandakan. Contohlah, ada orang pergi Mekah. Sebelum ni tak solat pun. Sebelum ni tak tutup aurat pun. Tapi sampai Mekah, solat tak? Dia paksa diri dia. Sebab apa? Yakin dia. Kalau saya tak solat, ni azab ni lebih ni. Mungkin Allah bayar cash ni. Saya tak tutup aurat mesti macam ni. Dia mula dekat sini. Okay? Kita kena datangkan suasana tu di sini. Kalau ibu-ibu, mungkin AJK masjid ke surau, di sinilah mungkin mintalah surau masjid kita, buatlah jamuan berbuka. Tak tahulah SOP boleh ke tidak. Tujuan dia apa? Untuk kita membina suasana Ramadan tu pada bulan Rajab. Kemudian Sya'ban. Kita nak bina suasana tu. Biar orang rasa, seronok dah, mula start rasa. Jemaah-jemaah pun dah start ramai dekat masjid. Sebab sekarang ni kan kita dah ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi kita buat. Bina suasana dekat sini. Kalau tak dapat di masjid surau, kita buat di dalam rumah tangga kita. Anak-anak balik ujung-ujung minggu tu, kita ajak dia, jom baca Quran tadarus sama-sama jom. Jom kita puasa sunat sama-sama jom. Kalau anak yang mungkin kerja jauh, pagi-pagi kerja, dah bangun sahur ke belum? Bina suasana Ramadan tu di sini. Dan ini adalah sunnah sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in. Mereka membina suasana tu di dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban untuk menuju kepada bulan Ramadan. Okay? Rajab bulan bercucuk tanam, benda kosong, kita baru nak usaha. Dia ada mujahadah, penat. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak berjaya buat. Hari ni saya nak bacalah Quran satu juzuk. Usaha baca, esok tak baca, tak apa. Kita sedang mujahadah. Tapi bila masuk Sya'ban, training 30 hari dekat sini, Sya'ban ini adalah bulan kita menyiram tanaman. Tanaman dah ada dah. Tanaman dah ada dah. Tinggal nak polish je. Tinggal nak polish je. Kita dah ada waktu dah. Kita dah biasa bangun dah 4.30, 5 pagi. Sekarang kita subuh lambat kan, 6.19 baru subuh kan. 5.30 kita dah bangun dah. Dah prepare dah. Dah biasa kan bangun 5.30 pagi kat bulan Rajab. Sya'ban hanya tinggal polish. Mantapkan dengan ilmu. Kita baca Quran mungkin lebih banyak sedikit. Hati tu dah mungkin rasa tenang. Puasa tu tak rasa berat. Kan? Puasa-puasa sunat tu dah mula tak rasa berat. Sebab itu Usamah bin Zaid menyebutkan Nabi berpuasa Sya'ban ni lebih banyak daripada Nabi SAW berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Sya'ban ni Nabi dah puasa banyak dah. Sebab apa? Momentum tu dah dapat. Dan Nabi membina suasana tu pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Macam kita lah, Syawalnya akan datang 15 Ramadan, lagu raya dah keluar dah. Apa yang jadi? Kita ni jadi rasa seronok tau. Dia seronok sendiri. Dia rasa macam syok je. Tak tahu apa benda yang dia syok sangat tu. Sebenarnya lambat lagi ni. Macam tu Nabi nak kita membina suasana Ramadan pada bulan Sya'ban. Sebab orang ni kadang-kadang dia terkesan dengan suasana. Jadi membina. Sahabat-sahabat Nabi, kalau mereka mengeluarkan zakat, mereka akan keluarkan zakat pada bulan Sya'ban. Bukan zakat fitrah, zakat harta. Tujuan dia apa? Dia nak orang yang susah merasai nikmat Ramadan. Dia keluarkan zakat. Ada orang yang susah dapat beli pakaian, prepare apa-apa yang keperluan untuk Ramadan nanti, sahurnya, buka dan sebagainya. Prepare pada bulan Sya'ban. Banyakkan sedekah dan sebagainya. Boleh faham ibu-ibu? Okey, kita membina pada bulan Sya'ban. Ni menyiram tanaman ni. Tanaman dah ada dah, tinggal nak siram je. Masuk Ramadan nanti, ni tinggal pecut je. Kita dah mula menikmati apa yang kita menuai hasil lah. Kita menikmati apa yang kita bercucuk tanam dan apa kita siram. Sini adalah bulan menikmati ibadah. Okey? Mustahil kan? Hari ni periksa, hari ni baca buku. Gagal ke lulus? Ibu-ibu pun boleh jawab. Anak-anak kita hari ni periksa ni SPM, pagi ni baru baca buku. Lulus ke gagal? Kita kata bolehlah nak berjaya, tapi awak fikir sendirilah. Dia mesti dilakukan lebih awal. Dan ini adalah persiapan kita untuk dapat Ramadan. Sebab itu bila Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian baru masuk Syawal kan? Di sini ada Syawal. Syawal ni rayanya sehari lah. Rayanya sehari. Dia ada gap kat sini. Tapi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram
Allah tetapkan sebagai bulan haram, macam bulan Rejab juga. Sebab apa? Momentum tu tak terhenti. Cuba tengok sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada 3 bulan dah kan? 3 bulan dekat sini memang kita dah prepare dah. Ni bulan kita mujahadah, bulan ni kita dah mula siram, bulan ni kita dah menuai hasil. 3 bulan ni kita dah prepare, training untuk beribadah. Masuk Syawal, ada puasa 6. Masih lagi training ni, dalam training. Kemudian 1, 2, 3 Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ada 3 bulan lagi kat sini. 3 bulan tambah 1 bulan tambah 3 bulan ni. Maksudnya apa? 3 bulan haram ni kita masih lagi jaga ibadah kita, tak buat maksiat, tetap lagi melakukan amal soleh. Sebab bulan haram kan? Allah tambahkan pahala, Allah tambahkan azab. Di sini ada 7 bulan sebenarnya. Kalau 7 bulan dia betul-betul buat dan fokus, training sungguh-sungguh dengan ibadah, percayalah berbaki lagi 5 bulan. InsyaAllah dia tak buat maksiat. Sebab apa? Dia dah mula melazimi ibadah. Boleh dapat? Nampak tak? Allah susun tu jadualnya. Dia dah mula melazimi ibadah. Dia dah mula rasa keseronokan beribadah. 7 bulan dekat sini. Kita boleh kata ini adalah sebagai intensif lah. Intensif dalam ibadah ni. 5 bulan ni dia hanya teruskan kehidupan seperti biasalah. Kemudian nanti jumpa balik bulan Rejab. Maksudnya 7 bulan ni, 7 bulan tempoh beribadah ni lebih panjang daripada tempoh 5 bulan ni. Boleh? Boleh? Okey. Okey. Jadi jadikan ni sebagai persediaan kita menghadapi Ramadan. Kejayaan Ramadan bermula daripada bulan Rejab. Kalau kita rasa tahun ni saya nak betul-betul jaga puasa saya, bermulalah daripada sekarang. Puasa ni ibu-ibu, saya dah sebut dah, kalau ibu-ibu ikuti, saya di sini dah 3 tahun kan puan? 3 tahun, 4 tahun kan? Ya puan Syimah? 3 tahun kan? 3 tahun daripada awal lagi. Saya dah sebut dah, as-saum ni, saya minta maaf kita tak masuk lagi, kita nyentak kelas. As-saum ni, dia bukan sekadar puasa, lapar dan makan minum lah. Dia tak sekadar puasa makan minum. Tak sekadar ini. Tapi puasa ni lebih besar adalah puasa seluruh anggota panca indera kita. Mulut puasa, jangan sebut benda maksiat. Mata puasa, jangan tengok benda maksiat. Puasa telinga, jangan dengar benda maksiat. Tangan, kaki, kemaluan, perut, jangan buat benda-benda maksiat. Barulah disebut sebagai as-saum. Kalau tidak, yang Nabi sebut, dia hanya lapar dan dahaga. Puasa, tapi hanya dapat lapar dan juga dahaga saja. Itu saja. Sebab as-saum ini adalah kepada seluruh panca indera, jangan melakukan maksiat. Nak dapat momentum ni, Rejab. Mulut ni dah mula jaga-jaga. Kan? Tak nak cakap benda yang bukan-bukan, mata pun tak melihat yang bukan-bukan dan sebagainya. Bermulalah. Okey. Sementara ibu-ibu ada di sini, saya sekadar share lah. Saya ni ulangan saja. Ramadan ni dia ada 3 benda. Dia ada namanya saum. Sekejap, silap. Dia ada namanya as-siyam. Yang kedua namanya al-qiyam. Yang ketiga namanya Al-Quran. Inilah 3 intipati Ramadan. Yang ini saya sebutkan tadi, puasa ni. Puasa seluruh panca indera kita. Mata, telinga, kaki, mulut dan sebagainya. Yang kedua, qiyam. Solat-solat kita. Solat fardu tu yang utamalah. Tapi top up dengan solat-solat sunat. Sebab itu, Ramadan dia ada tarawih. Tarawih itu sebenarnya adalah qiyamul lail. Solat malam. Siapa yang solat tarawih, bererti dia solat malam. Okey, tarawih dan qiyamul lail itu adalah ibadah yang sama. Cuma Ramadan itu dia ada satu ibadah yang Nabi pernah buat secara jamaah untuk menghidupkan siang hari ada ibadah, malam hari pun ada ibadah. Itu Nabi nak tunjukkan. Tapi adakah sama? Sama. Qiyamul lail itu sama. Dan yang ketiganya adalah Al-Quran.
Al-Quran. 3 ni kena buat. Dia adalah teras di dalam bulan Ramadan. Kena puasanya, kena solatnya, kena Al-Qurannya. Ada orang dia puasa tapi tak solat, tak dapat apa-apa lah. Ada orang dia solat tapi tak puasa, tak dapat apa-apa. Ada orang dia puasa, dia solat tapi tak baca Quran pun tak dapat apa-apa. Dia kena solat, puasa, dia kena solat dan dia kena Al-Quran. Okey, ini 3 intipati Ramadan. Jadi kita kena buat latih tubinya bermulalah pada bulan Rejab. Jadi berbanyakkanlah berpuasa pada bulan Rejab. Memang dalam bulan Rejab tidak ada puasa khusus, tidak ada. Okey, tidak ada. Tapi Ibn Hajar Al-Haythami menyebutkan digalakkan puasa itu secara umum. Puasa sunat ni diperbanyakkan itu adalah secara umum. Dia tidak ada ganjaran fadilat yang khusus. Siapa puasa Rejab dapat pahala ni, memang tidak ada. Nabi tak sebut. Kalau yang ada pun hanya riwayat yang palsu ataupun dhaif. Okey, tersangat dhaif. Cuma digalakkan untuk berpuasa. Kita ambil jalan tengah, iaitu puasa Isnin, puasa Khamis. Kemudian adanya puasa hari putih 13, 14 dan 15. Kalender Hijrah, jangan kalender Masihi. Ada orang di kalender Masihi, jangan kalender Hijrah. Ambil yang itulah, ambil yang itu. Perbanyakkan berpuasa. Okey. Baik. Sekarang kita masuk surah Nuh, surah yang ke-71. Mudah-mudahan majlis ilmu ini ada manfaat dan semoga majlis ilmu ini jadi panduanlah kepada kita semua insya-Allah. Baik, surah Nuh surah yang ke-71, tengok pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Baik, kalau ibu-ibu yang baru ikuti kuliah saya, daripada ayat yang ke-5 sehinggalah pada ayat yang ke-20, ada 15 ayat di sini. Ayat 5 sampai ayat 20 surah Nuh. 15 ayat ini adalah ayat pengaduan Nabi Nuh AS kepada Allah. Nabi Nuh ni dia berdakwah lama ni, 950 tahun dia berdakwah ni. Bila dia dalam keadaan lelah, dia dakwah, orang tak terima dakwahnya, orang tolak dakwahnya, dia rasa lelah. Lalu dia mengadu pada Allah. Okey, dia mengadu pada Allah, dia letih, dia penat, kemudian orang tolak dakwah dia. Jadi Allah sebut pengaduan Nabi Nuh tu bermula daripada ayat 5 sampai ayat 20. Sebab itu ayat 5 tu Allah kata apa? Qala, Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni da'autu, sesungguhnya aku, wahai Tuhan, telah berdakwah kepada kaumku, lailan wa nahara, malam dan juga siang. Itu kita dah bincang lah ibu-ibu. Cuma saya nak bagi gambaran Nabi Nuh ni isi hati dia. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala, yang mana orang tak tahu tapi Allah pecahkan rahsia ini dan Allah Ta'ala maklumkan kepada kita di dalam Al-Quran apa yang ada dalam hati Nabi Nuh AS. Okey, daripada ayat 5 sehinggalah ayat yang ke-9, ini adalah bicara berkaitan tentang gaya dakwah Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh kata apa? Saya berdakwah malam dan siang. Saya dah bincang sebelum ni ibu. Malam siang ni artinya Nabi Nuh dia tak berehat dalam kerja dakwah dia. Siang berdakwah, malam dia duk fikir lagi apa strategi yang saya nak buat. Apa strategi? Sebahagian ulama tafsir kata apa? Nabi Nuh siang berdakwah, malam pun berdakwah. Kenapa dia berdakwah macam tu? Dia mengikut situasi audiens dia. Ada audiens mungkin kerja siang, malam dia free, pagi dia sibuk. Tak apa, saya tunggu awak, malam kan saya datang dakwah. Siang malam dia berdakwah, dia tak kira waktu. Dia tak ada masa untuk dia. Masa dia adalah untuk agama Allah. Sebab itu Allah awalkan dengan kalimat lail wan nahar. Okey, Nabi Nuh berdakwah siang malam. Nabi Nuh berdakwah secara individu. Nabi Nuh berdakwah ada kala secara rapat umum. Ni ibu-ibu boleh tengok ayat 5 sampai ayat 9 Allah sebut. Dan Allah kata Nabi Nuh ni berdakwah a'lantu lahum, berulang-ulang secara iklan. Iklan ni kan berulang-ulang. Ulang-ulang, cakap pun dia dakwah pun berulang-ulang, cakap dan cakap. Wa asrartu lahum israra, ada kala secara rahsia individu. Ada orang tak suka
Dinasihatkan terang-terangan, dia cakap secara sembunyi-sembunyi. Semua gaya ada. Online, offline, kaedah itu, kaedah ini, kaedah psikologi, kaedah reverse psychology, semua buatlah, semua buat. Allah rakamkan daripada ayat 5 sampai ayat 9. Kemudian daripada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, di sini ada beberapa perkara yang Allah Taala nak terangkan. Pertama, cara Nabi Nuh berdakwah, dakwahnya ada kala dengan akal, fakta. Akli disebut sebagai dalil akli. Dia gunakan fakta-fakta. Ada kalanya Nabi Nuh berdakwah dengan nakli, iaitu daripada nas-nas Allah, wahyu. Itu kaedah Nabi Nuh. Jadi pendakwah ni, kita ni macam tu juga. Berdakwah ni ada kalanya gunakan nas, ada kala gunakan fakta. Kemudian Nabi Nuh ni, kalau ibu-ibu tengok pada ayat yang ke-10, 11 dan ke-12, ini namanya tarhib. Ini namanya targhib. Targhib ni motivasi. Apa Nabi Nuh kata apa? Kalau kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Ayat 10 tu. Saya minta maaf ibu-ibu, ini saya ulangan tau. Mungkin ibu-ibu kata kenapa laju sangat ni? Sini ulangan saja, kita nak ingat balik. Sebab minggu lepas tak ada kuliah. Jadi saya nak ulang balik. Kemudian ayat 11 tu Allah kata apa? Kalau kamu bertaubat, bukan sekadar dapat pengampunan, bahkan yursilis sama a'alaikum midrara, kamu dapat air hujan. Kemudian ayat 12, wa yumdidukum bi amwal, akan digandakan pula harta kamu, wa banin, zuriat kamu, wa yaj'al lakum jannat, adanya kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, adanya sungai-sungai. Allah cerita tentang nikmat. Kamu taubat, kamu dapat pengampunan, kamu dapat nikmat di dunia. Ini namanya ayat motivasi. Maksudnya bila kita berdakwah, kita kena berikan harapan. Ada orang mengadu, Ustaz, saya ni pernah, saya minta maaf ibu-ibu, ini secara live saya sebut. Ada orang mengadu saya, Ustaz, saya pernah berzina. Ada satu kes. Dia ni ibu kepada 2 orang anak, 3 orang anak. Dia saya minta maaf sebut dia ni dengan boyfriend dia pernah dapat satu zuriat anak. Ibu bapa dia tak tahu. Ibu bapa tak tahu. Dia kata saya dapat anak dah dengan boyfriend saya. Okeylah. Dapat. Kemudian ibu dia tanya bila nak kahwin. Bukan dengan boyfriend dia, dengan orang lain. Tapi dia kata saya dah ada pilihan dah. Dia bawa boyfriend dia pergi jumpa ibu dia, nikah. Bila mereka bernikah ni, suami isteri ni bernikah, dah bernikah, ada anak seorang ni, tapi anak ni dia tak ngaku, dia tak cakap dengan family dia dah ada anak tu dia letak tempat lain. Dia dah bernikah, jadilah suami isteri secara sah. Tapi dalam tempoh pernikahan dah 3 kali talak dah, tanpa pengetahuan ibu bapa dia. 3 kali talak dah. 3 kali talak. Ni memang nak kata tak ada ilmu langsung, tak ada ilmu langsung. Dalam tempoh dia talak tu, dah talak kali ketiga, dapat anak lagi 2 lagi. Maksud dia kata macam mana sekarang Ustaz? Saya punya keadaan ni macam mana? Saya pun tak tahu nak cakap apa. Kalau ikut secara fiqahnya, mana boleh dah. Kamu dah duduk dah jam dah ni, tempat ni kamu dah jam ni, tak tahu nak ke mana. Checkmate dah ni. Saya tak tahu kaedahnya dah. Hari tu dah nampak ada harapan, dah bernikah, okeylah tak apa, yang lepas tu lepas lah kan. Dah bernikah bercerai pula. Cerai rujuk sampai 3 kali dah. Okey, kemudian lepas bercerai kali ketiga tu dapat anak lagi pula. Tanpa pengetahuan, tak report dekat ni. Tapi kita secara saya nak beritahu, pendakwah kerjanya adalah untuk memberi harapan. Kita beri harapan. Kita bagi solution. Yang menentukan hukum adalah hakim. Bawa pergi mahkamah, biarlah mereka yang putuskan macam mana kaedah. Tapi kita jangan pandai-pandai, kamu ni tak ada dah. Kamu ni dah tak ada masa depan dah. Nerakalah tempat kamu. Jangan tuan-tuan. Kita kena beri harapan. Ini namanya targhib, motivasi. Sebab itu ayat yang 10, 11, 12 ni, kaum Nabi Nuh punya teruk keadaan dia, tapi Nabi Nuh tetap beri harapan. Kamu taubat, Allah ni Ghaffar, mengampunkan dosa kamu berulang-ulang. Banyak kali kamu bermaksiat pun tetap Allah berikan pengampunan. Okey.
Kemudian bukan sekadar pengampunan, Allah turunkan air hujan, nikmat. Allah tambahkan lagi anak-anak, tambahkan harta, tambahkan lagi, suburkan kebun-kebun kamu, nikmat. Ini semuanya targhib. Semuanya memberi motivasi. Okey, berikan harapan kepada mad'u kita. Mungkin kita tak ada audiens, tapi kita ada anak-anak, ahli keluarga kita. Mak, saya dah macam ni, mak. Bagi harapan kepada anak-anak kita. Tak apalah. Okeylah, yang lepas-lepas lah. Sekarang ni untuk masa depan, kita kena move on, fikir masa depan. Kamu kena macam ni, macam ni. Kita sebagai ibu bapa kena macam tu. Itulah namanya targhib. Ni pendekatan Nabi Nuh AS. Tapi dalam masa ada targhib, mesti ada tarhib, iaitu ancaman. Jangan motivasi je, ancaman tak ada, tak boleh. Saya dah sebutkan sebelum ni, jangan jadi pendakwa selebriti. Sebab pendakwa selebriti ni, selebriti namanya penghibur. Penghibur, kerja dia hiburkan orang je. Kerjanya hanya menghiburkan orang sahaja. Dia tak ada nak memberi ancaman. Sedangkan pendakwah ini, dia dalam masa sama memberikan motivasi, dalam masa yang sama dia juga adalah memberikan ancaman. Ada part yang kita perlu tegur-tegurlah, ada part kita nasihat-nasihatkanlah, dan perlu disebutkan tentang ancaman-ancaman yang lain. Ini perkara penting. Sebab itu Nabi Nuh ni Allah Ta'ala rakamkan, dia inilah pendakwah yang sebenar. Okey, dia berikan cara targhib, motivasi, dalam masa sama dia bagi tarhib, ancaman. Apa ancaman dia? Cuba tengok ayat 13 tu. Yang mana Allah rakamkan Nabi Nuh kata apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, malakum. Kamu ni apa hal? Malakum tu, kamu ni apa hal? Apa masalah kamu? Malakum la tarjun, yang mana kamu ni, tarjun bererti takut dan berharap. Kenapa kamu tak takut dan tak berharap kepada Allah waqara, Tuhan yang maha berkuasa? Maksudnya dia memberi ancaman, tuan-tuan. Dalam masa dia memberikan harapan, dalam masa yang sama juga dia memberikan ancaman. Sebab itu Nabi ni basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan juga membawa kabar ancaman. Okey, itu antara kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okey, ada dalil akli secara fakta, ada dalil nakli daripada nas agama. Ada fakta-fakta saintifik, ada juga motivasi targhib, ada juga ancaman tarhib. Ini kaedah. Maksudnya Nabi Nuh nak kata apa? Semua kaedah, semua cara saya deliver content, cara content saya dah buat semua bentuk. Itu kaedah, itu daripada ayat 5 sampai ayat 20. Semua cara saya dah buat dah. Tak ada satu pun miss. Tapi nak kata umat saya ni, kaum saya ni memang tak nak beriman dah. Memang tak nak. Ketika itu nanti tuan-tuan, kenapa menjadi sebab Allah datangkan banjir besar. Okey, itu nanti kita akan bincang lepas ni. Okey, tapi nak bagi tahu inilah kaedah-kaedah yang Nabi Nuh dah buat semua kaedah tapi tak diterima oleh kaumnya. Baik, tengok ayat yang ke-14 dan kita akan terus sampai habis ni. Ayat 14 ni Nabi Nuh kata, kenapa kamu kena beriman? Kenapa kamu la tarjuna lillahi waqara, tidak berharap dan juga tidak takut kepada Allah yang waqara, yang maha berkuasa? Kenapa kamu tak boleh nak beriman kepada dia? Kenapa? Lalu ayat 14 sampai ayat 20 tu Nabi Nuh datangkan bukti. Bukankah Allah ini yang ciptakan kamu? Bukankah Allah ini yang jadikan langit dan bumi dan sebagainya lah. Okey, ibu-ibu perhatikan kalimah waqara. Waqara, ayat yang ke-13. Waqara Waqara ni adalah bererti kebesaran Allah, keagungan Allah. Saya nak tunjuk macam ni ibu-ibu. Kita ni dalam hal kehidupan dunia ni, kita kena sentiasa membesarkan Allah. Bahawa Allah Ta'ala ni besar dalam hati kita. Dunia akan keluar daripada hati kita dan dia menjadi kecil. Hari ni yang kita kata, saya ada masalah saya besar. Saya ada kerja, tapi kerja saya bawa masalah besar. Anak-anak masalah besar. Keluarga masalah besar. Pendapatan saya masalah besar. Tapi kalau kita mula angkat tangan,
Ya Allah, kita ngadu ni. Ya Allah, ujian saya besar, masalah saya besar. Tapi Engkau Tuhan yang maha besar. Lebih besar daripada masalahku. Percayalah, masalah tu jadi kecil. Masalah akan jadi kecil. Sebab iman kita meyakini Allah itu Tuhan yang maha besar. Besarkan Allah dalam hati, semua benda akan jadi kecil. Dan semua benda akan jadi mudah. Saya bagi satu contoh. Kisah Nabi dan juga Fatimah. Kan Fatimah mengadu pada Nabi, ya ayah, saya ni kalau boleh nak pembantu rumah. Betul kan? Saya nak pembantu rumah. Nabi kata apa? Nabi kata, bacalah subhanallah 33 kali. Allahu Akbar 33 Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Bukan 33 kan? 34 kali. Kita bagi ni zikir Fatimah lah 100 kali. Apa Fatimah buat? Dia balik, dia beramal kan? Esok pagi dia minta tak? Tak. Cuba kalau kita lah, isteri saya, bang penat bang nak jaga anak-anak ni. Puan Syima cakap dengan Abang Syuaib, penat lah. Abang Syuaib kata macam ni, zikir subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Rasa-rasa isteri kita kata apa? Dah kenapa ni bang? Saya nak pembantu rumah, bukan zikir. Beza dia, zikir yang sama, wirid yang sama. Tapi yang membezakan kenapa Fatimah dia rasa kuat dan kita rasa saya nak berbantu rumah, bukan nak zikir. Bezanya adalah kepada kepercayaan kita, iman kita tu. Keyakinan kita tu yang membezakan. Kenapa Fatimah dengar wirid ini dan dia beramal, dia rasa saya memang rasa macam ada pembantu. Memang saya kuat, saya boleh urus rumah tangga saya dengan wirid tersebut. Kenapa kita tak rasa macam tu pula? Kaedah yang sama juga, zikir yang sama, wirid yang sama. Lepas ni pakat suami-suami cakap dengan isteri macam tu. Tengok isteri kita kata apa. Kan? Itu membeza, bukan nak bezakan iman isteri, tapi kita sendiri. Keyakinan kita tu tak berapa kuat. Ataupun contohlah, ni nak masuk Ramadan kan. Kenapa ada orang boleh bangun sahur, tapi kenapa orang tak boleh bangun subuh? Sahur boleh bangun ni, tapi subuh tak boleh bangun. Sebab apa? Dia yakin, saya kalau tak bangun sahur, saya satu hari memang kolaps. Saya tak ada tenaga, saya tak boleh nak buat kerja, saya tak boleh nak pergi itu, pergi ni. Saya rasa letih sangat, letih. Jadi saya nak tak nak, yakin tu buatkan dia bangun sahur. Tapi dia tak berapa yakin kalau dia tak subuh, dia akan diazab dalam neraka Allah. Dia tak yakin. Kalau dia yakin, percayalah, terpacak dah bangun. Berduyun orang nak masuk masjid. Siapa yakin tak bangun subuh, tak dirikan subuh, dia akan diazab dalam neraka Allah. Bezanya pada keyakinan. Sebab itu Allah tanya pada ayat ni, malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa pasal kamu ni? Kalau Abang Syuaib kata, apa kehar ni? Yang kamu ni la tarjun, tak takut dan tak berharap kepada Allah yang maha besar. Kenapa kamu tak beryakini kepada Allah? Lalu ayat 14, 15 dan 16 sampai akhir ni Allah sebut kenapa Allah ni waqar. Kenapa Allah ni besar? Pertama kata Allah ayat 14, waqad khalaqakum atwara, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah qad khalaqakum, yang menciptakan manusia itu atwar. Atwar ni datang daripada kalimat tur. Tur ni dia bererti tur ni dia macam mana? Tur ni dia kita kata istilah apa dia? Keadaan. Tur ni maksudnya keadaan. Atwar ni dia jamak tuan-tuan . Kalau kita tengok dalam kamus, Atwar ni dia adalah jamak plural daripada kalimat tur. Tur ni dia bermaksud hal. Hal ni kita kata keadaan. Okey. Perkara yang pertama Allah Ta'ala sebut, kenapa kamu kena besarkan Allah? Sebab Allah lah yang menciptakan kamu dalam pelbagai keadaan. Allah gunakan kalimah atwar, pelbagai keadaan. Berbeza. Kalau itu terjemahan, dia tulis apa terjemahan? Saya tak perasan tak.
Terjemahan dia terjemah apa? Kejadian kejadian yang berperingkat-peringkat. Maknanya kenapa diterjemah macam tu? Sebab kita ada lima penciptaan. Mula-mula dipanggil nutfah, air mani, sperm. Kemudian kita ada alaqah, dia dah melekat, ada embrio atau zygote, dia dah melekat dekat dinding rahim. Kemudian dia akan jadi mudghah. Tadi alaqah, kemudian mudghah. Dapat mudghah, dia akan jadi izam, tulang belulang, dan kemudian dia akan jadi laham, dia akan jadi daging. 5 kaedah ni berbentuk yang berbeza-beza. Ada satu teori, saya tak ingat siapa, Aristotle ke apa, dia kata apa? Dalam air mani ni adalah manusia-manusia kerdil. Maksudnya kita ni dah ada dah, bentuk sama. Ada mata, ada telinga, ada tangan, kaki ni masa dalam air mani. Maksudnya dalam keadaan sperma tu, kita ni dah sempurna, cuma kecil je. Kemudian dalam perut dia baru besar. Tapi Quran menafikan. Quran kata kita diciptakan berbeza. Bentuk daripada sperm lain, daripada alaqah lain, daripada mudghah lain, daripada laham lain, daripada izam pun lain. Sebab itu Allah gunakan kalimah atwar. Keadaan dia tak sama. Boleh faham tak? Okay. Dia bukan berperingkat tu. Dia tak sama. Keadaan tu tak sama. Bentuk tu tak sama. Okay. Bentuk tu tak sama. Ada tak mana-mana kajian biologi boleh tunjukkan kepada kita kejadian manusia ni sama? Dia keluar tu memang ada mata dah, memang muka macam ni dah, cuma dia kerdil dia. Sampai dia besar betul, tak ada. Kita bentuk dalam keadaan yang berbeza-beza, kan? Bentuk yang berbeza-beza, saiz yang berbeza-beza. Daripada tak sempurna, tak ada mata, tangan tak ada, jari tak ada, tapi berbentuk sedikit demi sedikit, berubah. Itu yang Allah gunakan kalimah atwar. Allah suruh kita berfikir ni, kenapa kamu kena waqar kepada Allah, besarkan Allah? Sebab dia ciptakan kamu daripada bentuk yang tak sama. Peringkat ke peringkat tu tak sama. Dalam tafsiran yang lain kata, atwar dekat sini adalah kerana Allah menjadikan kita di dunia ni pun tak sama. Ada sakit, ada sihat. Ada kuat, ada lemah. Ada tua, ada muda. Bentuk yang tak sama. Kaya, miskin, susah, senang, semua tak sama. Dan itu adalah Allah. Dan ayat 14 ni adalah nikmat paling besar. Okey. Ya, betul. Lain sangat, betul, lain sangat. Rama-rama kan, lain sangat. Daripada ulat, dia kemudian jadi kepompong, ulat, kemudian akhirnya menjadi rama-rama kan. Dia bentuk yang tak sama langsung. Kita pun tak boleh jangka. Kalau orang tak tahu, dia tak boleh jangka dia jadi haiwan apa. Akhirnya menjadi haiwan yang sangat cantik pula. Macam itulah proses manusia. Sebab itu Allah gunakan kalimah atwar. Atwar, dia dalam bentuk yang berbeza-beza. Atwar ni maksudnya hal, keadaan yang tak sama. Sama ada daripada dalam kandungan sampai kamu dah lahir atas muka bumi, keadaan tak sama. Dan itu adalah Allah. Sebab dia yang khalaqa, menciptakan semua keadaan tu. Okey. Baik. Dan ayat 14 ni nikmat yang paling besar lah, nikmat kejadian. Kalau Allah tak ciptakan kita, kita tak akan rasa nikmat-nikmat yang lain. Sebab ini adalah nikmat yang paling besar. Kedua, ayat yang ke-15 Allah kata apa? Alam tarau. Apakah kamu tidak melihat? Kalimah tarau ni saya dah sebut banyak 2-3 kali dah diulang. Sekadar saya nak ulang lagi sekali. Bagi ibu-ibu nampak je. Dalam Quran, kalimah melihat dia ada dalam tiga kalimah. Ada kala Allah gunakan kalimah tara. Dalam ayat tu dia guna tarau kan? Tarau lah kita sebut. Tarau. Ada apa? Nazara. Ada kalimah yang Allah gunakan kalimah nazara. Dan ada kalimah yang Allah akan guna basara. Ni kalimah yang berbeza-beza. Nazara ni kadang-kadang kita sebut yanziru kan, yanzuru. Tara ni melihat dengan mata kepala. Tengok saja. Nazara melihat dengan mata akal. Basar pula
melihat dengan mata hati. Maksud yang berbeza-beza. Kalau Allah kata tadi, alam tarau, Allah suruh tengok je, jangan berfikir, tengok je. Kalau Allah kata, afala yanzuru, kamu ni tak melihat ke kaifa Allah sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke unta yang diciptakan? Allah gunakan kalimah nazar. Allah suruh lihat dan berfikir. Kamu tengok dan berfikir, proses ke akal. Itu namanya afala yanzuru, nazar. Kalau Allah kata basar, kamu lihat dan guna mata hati kamu. Sebab itu dalam surah Al-Mulk kita ada baca kan? Apa Allah kata? Thumma rji'il basara hal tara min futur. Kamu ni tengok kali kedua langit tu, tapi kamu tengok dengan basar kamu. Kamu akan nampak Allah Ta'ala. Allah tak suruh tengok dengan mata, dengan akal, tapi Allah suruh tengok dengan hati. Sebab peringkat awal tu, bila Allah kata apa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman. Allah suruh tengok mata dia tu. Tapi lepas tu thumma rji'il basar. Allah suruh tengok mata hati pula. Di peringkat dia. Okey, jadi ayat ni Allah kata apa? Tengok dengan mata je. Allah kata nak tengok Allah ni besar, jangan gunakan akal lagi. Jangan gunakan hati, tapi tengok dengan mata. Allah kata tengoklah dengan mata kamu kaifa khalaqallah, bagaimana Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqa, adanya 7 langit yang bertingkat-tingkat. Maksudnya kalau orang tengok dengan mata, dia tak boleh bayang dah. Kamu tengok dengan mata kamu tanpa berfikir pun, tanyalah pada mana-mana manusia, apa yang hebat ni? Tengok langit sahaja dia akan kata ini Tuhan yang maha hebat. Saya dah bagi contoh sebelum ni. Ibu-ibu pergi ke Paris, tengok potret Mona Lisa. Dekat muzium mana Mona Lisa? Louvre. Kita pergi kat sana, kita pun bagi announcement. Potret ni Leonardo da Vinci tak lukis. Ni semua adalah teori konspirasi. Bukan Leonardo da Vinci yang lukis, tak. Tetapi dia terjadi dengan sendirinya. Rasa-rasa kena tangkap tak? Tak ada orang lukis, dia jadi dengan sendirinya. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Sedangkan potret tu kaku tu, tak bergerak. Kita kata dia terjadi dengan sendiri pun kita tak boleh terima. Kita kata dia mesti ada pelukis. Ini kan alam yang hidup dan bergerak dan kompleks. Kita kata tak ada Tuhan. Di mana akal kita berfikir secara rasional? Gambar yang tak bergerak pun kita kata ada pelukis. Alam yang bergerak ni, yang hidup, kompleks ni, siang, malam, hujan, tak hujan, mendung, kadang turun ribut, kadang turun ini. Kita kata tak, dia berlaku, tak ada Tuhan. Dia tak ada pencipta, dia memang berlaku sendiri. Tak boleh kan? Tapi otak kita boleh terima secara ada orang, logik lah. Tak logik, tak logik, benda tu tak logik. Betul? Okay. Itu antara lah. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita, kamu tengok dengan mata kamu je, tengok je alam ni. Jangan fikir lagi, jangan gunakan hati lagi, tengok je. Kamu akan mengiyakan, kalau betul langit ni macam ni, orang pencipta yang cipta ni mesti hebat. Mesti sangat hebat. Sebab dia cipta dalam keadaan yang sangat hebat. Sebab kita boleh katalah ibu-ibu, langit ni dia adalah misteri. Lagi dikaji, lagi banyak perkara dan penemuan yang tak akan berhenti. Okey, kan Allah sebut dalam Quran, wa huwa hasir, lagi kamu kaji, kamu akan jadi lebih lemah, lebih lelah. Saintis dah berapa ramai yang mati dah, tak habis kajian, ganti orang lain, kaji lagi ilmu astronomi, tak habis lagi, mati dah, ganti orang lain, tak habis, tak kesudahan. Penemuan demi penemuan bertemu lagi, misteri demi misteri bertemu lagi, tak terungkai-ungkai. Ibu-ibu boleh search di YouTube. Saya selalu tengok di YouTube. Cuba type bunyi angkasa lepas. Saja je lah kita kadang-kadang. Macam mana bunyi angkasa lepas? Orang kaji, bunyi dia sangat, kita dengar macam bunyi, saya tak boleh nak kata bunyi apa, tapi ada orang dah kaji dah. Ada orang cari. Ibu-ibu nanti dengar lah. Dia macam bunyi macam ada bunyi dia sendiri, ada bunyi dia sendiri. Kita misteri lah, misteri. Bunyi tu datang daripada mana? Bunyi macam apa? Sebab saya dulu, masa saya kecil-kecil dulu, saya tanya pada arwah ayah saya, kita ni bumi kan,
Kalau kita keluar daripada bumi, langit tu kan jadi hitam kan? Betul tak? Keluar daripada bumi, pergi angkasa lepas, langit tu jadi hitam. Betul tak? Luar tu jadi hitam. Kalau kita terjatuh, jatuh sampai mana? Faham tak saya? Faham tak? Ni bumi, kita duduk dalam bumi. Sekarang kita dah keluar daripada bumi dah. Kita dah terapung-rapung. Kalaulah tiba-tiba kita terjatuh, mesti kita kata jatuh kat bumi lah, sebab kita ada graviti. Tapi tak jatuh kat bumi, jatuh ke bawah. Jatuh sampai mana? Nak kata dia sangat besar, kita tak tahu. Kita pun tak boleh bayangkan langit tu besar mana. Dia adalah perkara yang misteri. Itulah yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir dengan mata je. Tengok dengan mata je, jangan berfikir lagi. Tengok dengan mata. Kamu akan mengiyakan Allah ni Tuhan yang maha besar. Baik, kemudian Allah sambung lagi. Kenapa Allah ni kena besarkan dia? Sebab waja'alal qamar fihinna nura. Masih. Sebab Allah lah yang menjadikan bulan fihinna, padanya ada cahaya. Di bulan itu ada cahaya. Waja'ala syamsa siraja, dan pada matahari itu adanya pelita. Siraj ni maksudnya pelita. Allah tak sebut qamar nur, syams pun nur. Di sini pun menunjukkan mukjizat Al-Quran. Allah sebut bulan dan matahari itu dengan kalimah yang beza-beza. Bila Allah sebut bulan, Allah kata cahaya. Bila Allah sebut matahari, Allah kata pelita. Okey, cahaya dan pelita. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Surah Nuh ayat 16 tengok Wa ja'alal qamar, Allah jadikan bulan fihinna, padanya ada cahaya, dan jadikan matahari padanya ada pelita, siraja. Matahari itu seperti pelita. Di sini nak tunjukkan ilmu sains kita pun membuktikan bulan adalah imbasan kepada matahari, pantulan cahaya matahari, dan cahaya itu keluarnya daripada matahari. Sebab itu Allah kata matahari ni adalah siraj. Siraj ni pelita, dia membakar diri dia. Penemuan sains kata matahari ni dia terbakar. Planet yang terbakar. Sampai cahaya itu sampai kepada kita. Jadi tepatlah Allah gunakan kalimah siraj. Sebab pelita kan, pelita tu kan dia bakar. Dia pakai gasolin tu bakar. Pelita kan. Jadi itulah matahari. Okay? Itulah matahari. Allah kata siraj. Bulan adalah cahaya. Allah tak kata bulan itu pelita. Allah kata bulan adalah cahaya, pantulan daripada matahari. Okey, ini ilmu. Ya, betul. Ya, pulsar star. Kita sebut sebagai bulan At-Tariq. Dalam Quran sebut bulan At-Tariq. Kita baca kan was-samaa'i wat-tariq. Allah cerita tentang bintang Tariq tu, iaitu bintang, dalam bahasa Melayu disebut bintang pulsar. Bintang pulsar. Bintang tu At-Tariq tu maksudnya mengetuk. Dan bunyi bintang tu memang bunyi ketukan, dan dia adalah bintang yang paling jauh daripada bumi. Bintang yang paling jauh, paling tinggi sekali lah. Was-samaa'i wat-tariq tu, kalimah tu. Dan dalam surah itu Allah bicara tentang manusia ni jangan sombong, jangan ego. Sebab Allah nak kata apa? Makhluk aku, bintang At-Tariq tu tinggi tau. Belum aku lagi, baru makhluk aku pun kamu tak pernah sampai. Jangan bicaralah tentang aku ni. Dan kenapa manusia ni tak boleh nak sujud kepada Allah yang maha tinggi? Itu dia punya relation dia, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang At-Tariq tu. Sebab surah itu Allah Ta'ala ni nak manusia kendurkan kesombongan. Jangan sombong, jangan takabur lah dengan Allah Ta'ala. Sebab makhluk Allah pun kamu tak boleh challenge. Ni kan Allah, ni Allah Ta'ala. Tak ada lagi manusia kata saya dah sampai dah bintang tu, tak ada. Sebab dia sangat jauh. Okay? Tapi kajian menunjuk memang ada bunyi kan, ada bunyi ketukan. Baik. Okey. Jadi pada ayat 16 ni, inilah namanya fakta saintifik. Nabi Nuh cakap dengan kaum dia, tengok bintang, tengok bulan. Jadi pendakwah macam tu juga. Bila kita bicara, kita pun kena ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fakta-fakta sains, fakta-fakta saintifik. Sebab fakta ini tidak akan ditolak oleh yang muslim ataupun non muslim.
Kan, dia fakta, benda yang saintifik, dalil aklinya, secara akal diterima. Dia pun tak boleh menafikan, betul lah Tuhan. Ni fakta-faktanya. Tadi Allah Ta'ala cerita tentang nikmat kejadian, kemudian nikmat kejadian langit, kemudian nikmat kejadian bulan dan juga matahari. Bayangkan, tiga yang Allah Ta'ala sebut ini, tiga-tiga ni adalah nikmat yang paling besar. Untuk kehidupan manusia ni, tiga ni adalah nikmat yang paling besar. Adanya bulan dan matahari, maka adanya lah malam siang, adanya minggu, adanya bulan dan adanya tahun. Kan, ada peredaran bulan matahari, siang malam, ada waktu berehat, waktu bekerja. Siapa yang cipta? Allah sebut tiga ni. Aku yang menghidupkan, aku yang jadikan langit, dan aku jugalah yang menjadikan bulan dan juga matahari. Tiga nikmat ni dah cukup dah. Kita boleh kata Allah Tuhan yang maha besar. Okey. Kemudian ayat yang ke-17. Ayat 17 dan ayat 18. Pendekatan ni adalah pendekatan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh kata apa? Wallahu, dan Allah lah, anbatakum minal ardi nabata, yang menumbuhkan kamu daripada bumi ni. Sebab kita ni datangnya daripada tanah. Jadi Nabi Nuh pesan pada kaum dia, yang kamu hidup, yang bulan matahari ni yang kamu nampak, langit yang kamu junjung ni, Allah lah yang menghidupkan kamu daripada bumi. Thumma yu'idukum, kemudian Allah lah yang kembalikan kamu kepada bumi, kepada tanah. Maksudnya matikan kamu. Fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah lah yang akan keluarkan kamu semula daripada tanah, iaitu pada hari kebangkitan. Ni pendekatan dakwah dia. Dia dah cerita pasal kejadian manusia, dah cerita tentang langit, dah cerita tentang bulan bintang, matahari. Maka dia kata, kita ni datang daripada tanah, mati pun nanti daripada tanah, kemudian dibangkitkan pada hari kebangkitan juga daripada tanah. Jadi kita nak ke mana dah? Sebab itu ibu-ibu, hidup ni Allah pesan apa? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun, sedang bekerja keras, ila rabbika, untuk kembali kepada Allah. Famulakih, pasti kamu akan kembali pada Allah. Allah sendiri menyebutkan, hidup ni adalah step by step kita melangkah untuk bertemu kepada Allah. Kita mungkin tak rasa sebab kita muda, tengah sihat, sibuk bekerja, ya kita tak rasa. Tapi nanti kita dah hujung usia, anak-anak dah keluar rumah, dah ada keluarga, kita tinggal dengan suami pula meninggal, ataupun isteri meninggal, dah seorang. Masa tu baru kita rasa, apa yang saya buat sebenarnya? Dan saya nak ke mana sebenarnya? Jadi kita tanyalah pada ibu-ibu kita lah, khususnya lah ayah-ayah kita, ataupun orang-orang tua yang kita jumpa. Ini perkara yang paling mereka risaukan. Sebenarnya saya nak ke mana dan saya nak buat apa? Tapi rata-rata akan jawab, ni ilham, fitrah. Saya akan kembali kepada Allah. Yang itulah kebimbangan yang paling besar. Tapi alangkah baiknya kalau kebimbangan itu ada daripada muda lagi, supaya kita berhati-hati dalam jalan kehidupan ini, sampailah kita kembali kepada Allah. Kita sedang meniti perjalanan untuk bertemu Allah. Apa yang saya nak cakap nanti dengan Allah? Apa yang saya nak report nanti? Ni dapat nikmat ini, dapat nikmat ini, dapat nikmat macam ni. Kalau saya mungkinlah masa 30-an, orang kata banyak lagi jalan kamu ni, luas lagi ni, macam-macam boleh lalui. Tapi orang yang dah 60-an, 70-an, dia dah rasa dah macam-macam nikmat. Dia rasa dia dah penghujung dah. Dia akan terfikir, saya nak ke mana sebenarnya? Nak ke mana? Semua akan nampak satu je jalan dia. Kita nak bertemu dengan Allah. Dan itulah pesanan Allah Ta'ala. Dan pesanan itu bukan untuk mereka yang di hujung-hujung, tapi daripada awal lagi kejadian, supaya kita ingat kita sedang berjalan bertemu dengan Allah. Kita ada destinasi kita. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pendekatan 17 dan 18 itu adalah pendekatan dakwah. Baik, ayat yang ke-19. Lalu Allah menyebutkan, wallahu, dan Allah jugalah, ja'ala lakumul arda bisata. Allah lah yang menjadikan bumi ini kepada manusia bisata. Bisata ni adalah maksudnya Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Bisat ni, hamparan ni, dia adalah merujuk kepada, apa istilah geografi yang saya lupa?
Kalau kita kata bumi ni tak hampar sebab ada lautan, kemudian dia ada gunung ganang, dia tak rata lah kan, dia naik turun. Oh, istilah kita sebagai plat kan, kita ni pergerakan bumi ni ada pergerakan dia. Plat ni dia panggil plat tektonik tu kan, yang ada pergerakan dia. Kalau dia bertembung maka jadi gunung, kalau dia ke bawah dia akan jadi lautan, sungai dan sebagainya. Plat tu namanya hamparan. Daripada plat tu hanya bumi ni hampar, tapi pergerakan itulah yang menjadikan dia gunung dan menjadikannya lautan. Ada yang naik, ada yang turun. Tu plat bumi tu, plat bumi. Kalau kita belajar geografi, memang orang akan jumpa kajian penemuan tentang plat ni. Dia adalah bentuk hamparan macam kapet lah, straight saja. Itu namanya bisad. Allah kata, kami jadikan bumi untuk manusia sebagai bisad. Litasluku minha subulan fijaja. Litasluku, iaitu kata Allah, supaya kamu menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu. Fijaja iaitu bumi yang luas, jalan yang luas. Okey. Baik, ini adalah pendekatan dakwah Nabi Nuh AS. Mula-mula dia cerita tentang macam mana saya delivery content. Kaedah sembunyi, kaedah zahir, kaedah cakap terang-terang, kaedah sembunyi-sembunyi, macam-macam kaedah. Kemudian apa konten yang saya dakwahkan? Macam-macam. Ada fakta, ada nas, ada pujukan, motivasi, ada juga ancaman, ada dalil akli, dalil nakli, macam-macam kaedah. Okey, itu yang kita boleh tengok daripada ayat 5 sampai ayat 20. Okey, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tengok pada ayat yang ke-21. Sekejap saya tengok. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-20, 21. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala Nuh pun berkata, qala Nuhun, maka berkatalah Nuh. Maksudnya Nuh ni mengadu pada Allah. Berkata sini, qala dekat sini adalah secara monolog, monolog. Maksudnya dia berdoa, berkata pada Allah, mengadu pada Allah. Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu, innahum iaitu mereka, asawni, telah menderhakai aku. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tengok kalimah qala Nuhun. Qala Nuhun, Allah kata apa? Nabi Nuh telah berdoa, telah mengadu, telah berkata. Baik, kenapa Allah sebut kalimah qala Nuh? Sebab apa Allah kata qala Nuh? Nabi Nuh berkata. Sedangkan Allah ni Tuhan yang maha mengetahui. Kan Allah ni Tuhan yang Al-Alim, Tuhan yang Al-Khabir, kan? Allah ni Tuhan yang Al-Alim, maha mengetahui, dan Tuhan yang Al-Khabir, maha detail. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata Nabi Nuh tetap mengadu pada Allah? Bukankah Allah ni tahu? Tak mengadu pun tahu, kan? Betul tak? Tak mengadu. Saya tak mengadu pada Allah, Allah tahu. Ada orang angkat tangan doa, ya Allah, kau tahu isi hatiku, makbulkanlah. Dia tak cakap, ya Allah ampunkan dosa saya ke, ya Allah selamatkan saya. Tak. Saya minta maaf, terganggu kat belakang tu. Okey. Okey, jadi Allah Ta'ala rakam kalimah qala Nuh ni, Nabi Nuh berdoa ni, iaitu Nabi Nuh. Allah nak kata macam mana jap? Saya lupa jap. Okey. Okey, macam ni ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalimah qala Nuh ni, bila Allah rakamkan Nuh berdoa dan Nuh mengadu ni, di sini memberikan kita satu isyarat yang mana Allah Ta'ala, walaupun Allah ni Tuhan yang maha mengetahui, tetapi Allah juga adalah Tuhan yang sangat nak mendengar rintihan daripada hamba-Nya. Allah ni tahu Nabi Nuh ni dalam keadaan susah hati, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan dia tertekan, dia dakwah kaum dia tak nak terima. Allah tahu. Tapi Allah rakamkan Nabi Nuh mengadu pada Allah. Sebab Allah nak kata apa? Sebenarnya Allah sangat suka dengan rintihan hamba-Nya. Contohlah peristiwa Isra Mi'raj. Kan Nabi naik atas, jumpa dengan Allah. Allah kata apa?
aku perintah pada kamu 50 waktu solat sehari semalam. Kan? Kita dengar kan 50 waktu. Nabi SAW turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, naik bertemu dengan Allah, minta kurangkan lagi. Sebab kaum kamu tak mampu. Kalau Nabi Musa pun tahu kita tak mampu, ini kan Allah mesti lagi tahu. Tapi kenapa Allah perintah 50 waktu? Kan? Kenapa Allah perintahkan? Adakah Allah saja-saja je? Sajalah saya nak paksa apa hamba-hamba ni buat 50 waktu? Tak. Tuan-tuan kejap tuan-tuan, saya kejap. Janganlah ketuk. Jangan ketuk lah. Okey. Jadinya Allah Ta'ala ni dia saja letakkan 50 waktu itu adalah semata-mata nak Nabi SAW naik berulang-ulang kali ni adalah untuk merintih dan meminta kepadanya. Itu pengajaran dia. Pengajaran dia adalah untuk kita sentiasa mengadu dan meminta pada Allah. Bezanya Allah dengan makhluk. Kalau kita dengan makhluk minta, hari ni minta, yalah saya boleh tolong lah. Esok minta, saya boleh tolong. Masuk kali ketiga, kali keempat, kita kata kamu dah lebih ni. Itu kita. Kan? Kita. Manusia. Tapi tidak pada Allah. Lagi banyak diminta, lagi dicintai dan disayangi oleh Allah. Sebab itu Allah kata, Qala Nuh. Kalau ibu-ibu perasan, ayat 5 pun Allah kata, Qala Nuh. Nabi Nuh sentiasa. Qala Rabbi tadi. Nabi Nuh berkata. Kali ini Nabi Nuh berkata. Sebab Allah suka kita yang mengadu dan meminta kepada Allah. Okey. Jadi Nabi Nuh kata apa? Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka iaitu kaumku asawni, menderhakai aku. Kat sini kalimah asawni, derhaka kepada aku ni, ini adalah ayat yang para pendakwah kita ni. Tak semestinya ustaz ustazah. Semua mukmin adalah pendakwah. Paling tidak kita sebagai ibu bapa, kita ada audiens anak-anak kita. Kalau Rasul yang sempurna, sifatnya, pakejnya, rupa parasnya, cantik, handsome, tampan, bahasanya, pertuturannya, memang Allah yang jaga. Rupa parasnya Allah yang pelihara. Sifat akhlaknya Allah lah yang sempurnakan. Pun diderhakai oleh kaumnya, ini kan kita yang tak sempurna. Ni Rasul ni, bayangkan kalau kita jumpa Rasul, orang yang perfect, kita kata perfect, memang dijaga luar dalam, Allah yang pelihara. Kalau tengok memang kita rasa, ya Allah, Rasul kan, kita baca hadis Nabi, Nabi ni macam mana, rupa parah macam mana, akhlak macam mana, pertuturan macam mana. Kalau betul jumpa, kita kata, ya Allah, macam manalah orang tak boleh beriman. Imagine kita macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, kalau Rasul pun ditolak, ini kan kita yang bukan Rasul. Ini kan kita yang bukan Rasul. Lagilah memang ditolak lah. Okay? Kalau ditolak, dakwah ni biasa. Macam tu. Kalau diterima tu luar biasa. Dulu saya belajar bahasa Arab, ustaz saya kata macam ni, kalau keluar kata peperiksaan Nahu Saraf, dia kata apa? Kalau paper Nahu ni senang, susah, itu biasa. Bila kita nak jawab peperiksaan Nahu Saraf ni, susah kan? Waktu kalau ustaz lalu, ustaz susah lah ustaz. Dia kata susah, biasa. Kalau senang, itu luar biasa. Maksudnya benda tu standard lah, standard. Bila orang berdakwah susah, kita dakwah lelah, kita dakwah orang tak terima, itu biasa. Sebab Rasul pun yang paling sempurna pun lelah. Kita yang tak sempurna, kalau kata saya senang je dakwah macam ni je, itu tipu lah tu. Itu Allah Ta'ala sebut. Sebab itu Allah kata asawni. Nabi Nuh sampai mengeluh, aku ni Rasul ni, sempurna ni, tapi umat aku tetap derhaka kepada aku. Kemudian Allah kata apa? Nabi Nuh cakap, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu, orang yang ada ramai anak, yang banyak harta, yang tak menambah kekayaan mereka pun, illa khasara, melainkan rugi sahaja. Apa maksud dari sini?
Allah nak kata kaum Nabi Nuh tak terima dakwah Nabi Nuh, tapi mereka follow pembesar-pembesar dia, pemimpin-pemimpin dia yang ramai anak, yang kaya raya. Tapi kata Nabi Nuh AS, pemimpin-pemimpin mereka tu, ya, memang dia ada harta, memang dia ada anak-anak, tapi mereka tak ada apa-apa pun, melainkan hanya kerugian je. Nampak? Nabi Nuh sebut malam yazidhu, dia tak bertambah apa-apa pun. Walaupun dia ada anak ramai, walaupun dia ada harta banyak, tak ada apa-apa manfaat, melainkan hanya kerugian. Saya bagi contoh macam ni, ibu-ibu. Hari ni kalau kita berdakwah, mungkin di Malaysia tak rasa, tapi saya tengok kawan-kawan yang berdakwah luar negara, antara hujah yang kita tak boleh jawab, dia kata macam ni, kenapa saya nak terima Islam? Why? Kenapa? Tunjukkan saya mana negara Islam yang paling maju dekat dunia ni. Dia kata kalau negara Islam mesti ada undang-undang Islam, mesti ada ekonomi Islam. Tunjukkan saya mana negara Islam yang paling maju yang mengamalkan cara hidup Islam. Kita cakap apa, tuan-tuan? Negara maju 1 hingga 10 rank, kita kata top 10 ranking dunia ni, negara maju tu negara apa? Kita nak hujah apa, tuan-tuan? Itulah keadaan Nabi Nuh dengan kaum dia. Nak buat apa aku ikut kau? Biar aku ikut pembesar ni, harta ada, anak banyak. Kan? Orang akan melihat tanda seseorang tu hidupnya berkah adalah mungkin anaknya ramai, mungkin hartanya melimpah, berkah ni. Kita ikut dia lah. Kamu ni miskin, susah, macam ni keadaan, kamu ni, itu fitrah manusia, fitrah. Jadi itu yang Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka derhakai aku, dan mereka ikut kepada orang yang ada harta, ada anak-anak, tapi tak bertambah apa-apa manfaat, melainkan kerugian je, kerugian. Boleh faham? Itu yang Nabi Nuh keluhkan. Dia bagi tahu pada Allah, apa yang saya nak cakap? Nak buat macam mana sekarang ni? Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita tengok hati-hati hidup ni kita, dia ada ayat ni, pada ayat 21 ni ada dua je. Sama ada kita memilih jalan Rasul yang mungkin nampak susah, yang mungkin nampak macam tak ada apa-apa nikmat, berbanding kita ikut jalan orang yang Allah beri macam-macam nikmat harta dan kesenangan hidup. Saya ikut yang inilah kot sebab saya nampak lebih bergaya. Saya boleh macam-macam fashion, tapi kalau ikut jalan ni pakai tudung je. Saya pun nampak macam old school, konvensional, konservatif, macam-macam lah orang istilah-istilah hari ni kan. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba buka surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 63. Saya tunjuk pada ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, supaya kita hidup ni jangan tersalah. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 63. Okay. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 63. Okey. Allah kata apa? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi tanya pada Nabi ni tentang hari kebangkitan. Kul, katakanlah, jawablah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah. Tak ada orang tahu pun, milik Allah saja, mutlak. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sangat dekat dan sangat hampir. Kita dah buat perumpamaan kan ibu-ibu. Kalau tengok pada graf, kita kata usia dunia ni panjang, sebenarnya tak. Usia dunia lah paling pendek daripada alam-alam yang lain. Contoh umur Nabi SAW. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Kan? Hari ni 1443 Hijrah. 1443 tolak 11, 1432. Cuba bandingkan.
usia Nabi 63 tahun di dunia. Tapi usia Nabi di alam barzah sampai hari ini, dan kemudian nanti tuan-tuan, dah mencecah 1432. Dan dia akan bertambah lagi, kita tak tahu sampai kiamat. Umur dunia pendek daripada alam yang lain. Alam barzah yang sementara pun dah sampai 1000 dah. Nanti alam yaum mahsyar, alam kiamat, kita tak tahu, lagi panjang lagi. Sebab itu Allah kata apa? Ayat ni bagi tahu la'alla sa'ah, boleh jadi hari kiamat itu takunu qaribah, sangat dekat dah, pendek sangat, dekat sangat dah, dekat. Okey, kalau diukur saat tu sangat pendek. Okey. Kemudian Allah kata apa lagi? Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tak ada seorang pun pelindung dan tak ada seorang pun penolong. Sebab itu saya pernah sebut tuan-tuan, dan saya beritahu pada diri saya, susah saya dekat dunia. Ada orang, saya kena ambil rasuah ni, kalau tidak hidup saya susah. Ada orang kata macam tu kan. Susah kita dekat dunia, kita ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Tapi susah kita di hari akhirat, kita duduk seorang-seorang. Maksudnya, susah saya dekat sini tak sesusah dan seberat di hari akhirat. Susah saya dekat sini, saya tetap ada keluarga. Tapi susah saya di sana, saya seorang-seorang. Pelindung tak ada, penolong pun tak ada. Susah saya dekat dunia hari ini kerana Allah angkat satu nikmat. Ada orang dibuang kerja, ada orang mungkin tak diberi rezeki pekerjaan. Allah angkat satu nikmat, angkat nikmat je. Tapi susah di hari akhirat, Allah azab. Bukan angkat nikmat, tapi Allah azab. Duduk seorang-seorang kemudian dia azab. Susah di dunia ada tempoh. Allah sendiri janjikan adanya kemudahan di setiap kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan. Tapi susah di hari akhirat selama-lamanya. Benda tu kita kena pegang sentiasa dalam fikiran. Bila kita nak buat satu perkara, saya nak ambil rasuah lah, saya nak duit bawah meja lah, nak itulah, nak inilah, kita kena fikir, kalau susah dunia dekat ni pun kita rasa saya kena buat benda maksiat, ingat sungguh-sungguh, susah dekat sana lagi teruk. Yang itu sentiasa kena ada dalam hati kita, supaya kita berhati-hati. Sebab itu Allah pesan, dekat sana la yajiduna waliya, tidak ada satu pun pelindung, wala nasira, dan tidak ada penolong. Kemudian Allah kata apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum, pada hari itu nanti penghuni-penghuni neraka ni tuqallab, dibalik-balikkan, dibolak-balikkan wajah-wajah mereka. Wujuh ni wajah-wajah. Wajah ni ada dua tafsiran. Satu tafsiran memang mukanya dibalik-balikkan. Okay? Kalimah tuqallab ni kan hati kan. Hati kita ni membolak-balik, dibolak-balikkan. Tapi wujuh dekat sini pandangan saya adalah merujuk kepada keseluruhan diri kita ni. Kita seluruh daripada atas sampai bawah ni dibolak-balikkan. Sebab memang wajah ni adalah sebahagian daripada individu. Contohlah saya kata Puan Shima, saya tak nampak tangan, saya tak nampak kaki, tapi saya pandang Puan Shima sebab muka Puan Shima. Identiti makhluk ni, kita ni dikenali melalui muka. Ada orang dia keluar tangan je, muka tak nampak. Ada orang cam tak? Tak cam. Muka ni dia mewakili keseluruhan tubuh. Okay? Bila Allah kata dibolak-balik muka, artinya dibolak-balik adalah seluruh tubuh dia. Okay. Di finnar, dalam neraka. Yaqulu, lalu mereka ni berkata dalam keadaan menyesal. Apa penghuni dia kata? Ya laitana, alangkah baiknya lah, ata'na Allah, kalau kami dahulu taat pada Allah, wa ata'na rasula, dan kami taat kepada Rasul. Alangkah baiknya dulu dekat dunia saya taat Allah, saya taat Rasul. Kemudian Allah kata apa? Wa qalu, dan mereka berkata lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami dulu telah mentaati sadatana, tuan-tuan kami, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kalimah sadatana dan kubara' ni ada banyak maksud.
Sadatana ni kita kata tuan-tuan. Kan kita kata Sayyidina, Sayyidatina, kan, tuan, puan kan. Boleh jadi pemimpin-pemimpin, boleh jadi tok guru, saya minta maaf, tok syekh yang tak mengikut jalan Allah dan Rasul, tolaklah siap-siap tuan-tuan di dunia. Jangan sampai di hari akhirat masa dibolak-balik dalam neraka ni tuan-tuan, baru kita kata sayangnya lah kalau dulu saya ikut Allah, ikut Rasul, tapi saya memilih mengikut pemimpin-pemimpin saya, pembesar-pembesar saya yang telah menyesatkan saya. Lalu penghuni neraka kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'fain, timpakanlah kepada pemimpin-pemimpin yang sesatkan kami ni di'fain, 2 kali ganda minal azab, daripada azab kami ni. Punya marah tuan-tuan, punya marah. Dia marah pada pemimpin dia, marah kepada pembesar-pembesar yang sesatkan dia dulu. Dia kata apa? Kau timpakan 2 kali ganda azab kepada aku ni, kepada mereka. Wal'anhum la'nan kabira, dan kau celakakanlah dia dengan celaka yang besar. Ni penyesalan tuan-tuan. Sekarang ni kita pilihlah. Kita dah ada nampak contoh tuan-tuan. Kaum Nabi Nuh AS memilih pembesar dia, memilih orang-orang kaya dalam kalangan mereka sebagai penunjuk kebenaran, tak memilih jalan Rasul. Dan kita pun di era zaman itu tuan-tuan, jalan Allah, jalan Rasul ni susah, sempit, payah, tak glamour. Yang glamournya jalan-jalan yang ini ni. Pilihlah, kita nak hidup di dunia atau kita nak hidup di hari akhirat. Dan kalimah ni tuan-tuan, Allah gunakan dalam fi'lul madhi, kata kerja past tense. Nak kata ini adalah perkara yang pasti berlaku, dan ini adalah dialog yang sebenar. Ada dalam neraka nanti akan sebut dialog-dialog ni. Okey? Ya, inilah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, ibu-ibu boleh tengok. Cuba buka surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Surah Furqan, surah yang ke-25. Surah 25. Surah 25, surah Furqan, tengok ayat 25. 25. Allah kata apa? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika mana langit terpecah, tashaqqaqus sama', langit terbelah, bil ghamam, dan mengeluarkan awan-awan putihnya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan turunlah malaikat secara berkumpulan, bergelombang-gelombang. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang hak, yang benar pada hari itu adalah kerajaan Allah Ar-Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan hari itu adalah hari yang sukar bagi orang kafir. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah pada ketika itu orang zalim menggigit 2 tangannya. Allah kata ni orang zalim gigit tangan ni. Gigit tangan. Gigit tangan ni adalah menunjukkan kesedihan, penyesalan paling melampau. Hari ni kita kata gigit jari lah, kita gigit jari, rugi kan? Oh, kita ni gigit jari je lah kalau macam ni. Orang lain senang, kita gigit jari. Tapi rugi kita di dunia ni ada tempoh. Allah akan bagi gantian yang lebih baik kalau sabar. Tapi di sana tuan-tuan, Allah kata orang-orang zalim ini, orang-orang kafir ini akan gigit jari dia. Penyesalan yang melampau, kerugian yang melampau. Ya laitani, dan dia akan sebut ya laitani, aduhai, ataupun alangkah baiknya lah, ittakhastu ma'ar rasuli sabila, andai dahulu di dunia aku mengambil jalan Rasul. Nampak? Ma'ar Rasul, aku mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul. Maksudnya jalan Rasul tu aku ikut. Sebab inilah satu-satunya jalan yang benar. Inilah satu-satunya jalan yang benar. Ya wailata laitani, dia kata ya wailata, alangkah baiknya lah, laitani, dan kecelakaan besarlah kepadaku. Tuan-tuan tengok di sini tuan-tuan, tadi dia celakakan. Ayat ni dia lebih dahsyat sebab penghuni neraka celakakan diri sendiri. Siapa yang boleh celakakan diri kita tuan-tuan? Ada orang kata aku ni teruk, kita ni
Teruk-teruk kita tuan-tuan, kita tak akan celakakan diri kita. Tapi penghuni neraka Allah kata apa? Ya wailata laitani, celakalah aku. Lam attakhiz fulanan khalila. Kiranya aku dulu tak menjadikan si fulan itu sebagai teman baik aku. Siapa teman ni tuan-tuan? Ada dua Khalil dekat sini ada dua maksud. Pertama, penyesalan penghuni neraka. Dia kata, kenapa kalau aku tak ikut dia kan bagus. Siapa kawan dia tu? Adalah syaitan. Kalau aku tak dengar cakap dia kan bagus. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia tak boleh apa-apakan kita. Tak boleh. Dia hanya bisik je. Ibu tak payah pergi kuliah ya, duduk rumah. Kan best. Contohlah, dia bisik je. Jangan pergi semayang nanti itulah. Dia tak ada pun. Kalau pergi kuliah, saya cekik pun tak ada. Dia hanya bisik. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Khalil dekat sini sama ada syaitan ataupun manusia yang macam syaitan. Okay? Sebab syaitan ni dia bermaksud ba'uda, sesuatu yang menjauhkan seseorang daripada Allah. Itu namanya syaitan. Okay? Itu namanya syaitan. Okay? Ada kawan yang mengajak kita macam itu tuan-tuan, jauhkan. Okey, sebelum saya berakhir tuan-tuan, ayat ni tak habis lagi kita punya perbincangan, panjang lagi. Cuma saya nak tutup tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang kita nak ikut? Ustaz? Ustazah? Tok Guru? Tok Syekh? Siapa yang kita nak ikut? Siapa? Allah jamin ada satu kumpulan. Dia tak pernah nampak syurga, tapi dia dijamin syurga. Orang ni yang kita kena ikut. Boleh faham maksudnya? Ada orang kata, kalau kamu nak masuk syurga, ikut saya. Ada Tok Guru cakap macam tu, Tok Syekh cakap macam tu. Tuan-tuan jangan ikut. Sebab dia tak pernah nampak syurga dan tak dijamin masuk syurga. Yang kita ikut Al-Quran. Sebab Allah tunjuk kepada kita ada satu kumpulan, inilah orang yang dah dijamin masuk syurga. Dia tak nampak syurga, tak masuk syurga lagi, tapi dah dijamin masuk syurga. Dan ini jalan yang pasti. Siapa? Ibu-ibu tengok surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah surah yang ke-9, 900. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 100. Jawapan tu ada dah. Kita tahu dah ibu-ibu. Cuma kita nak tahu. Ini ayat Allah. Siapa Allah kata? Was-sabiqunal awwalun. Adalah orang-orang yang terdahulu. Siapa terdahulu ni tuan-tuan? Dia bukan nenek moyang. Orang yang terdahulu dalam hal keimanan. Itu namanya as-sabiqunal awwalun. Okay, terjemahan tu kena tepat. Siapa mereka yang terdahulu ni? Terdahulu dalam keimanan. Okay. Minal muhajirin wal ansar. Daripada kalangan orang muhajirin dan kalangan orang ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan baik. Radiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Waradu'an. Dan mereka diredai oleh Allah. Tuan-tuan tengok Allah sebut kalimah radiyallahu anhum. Orang muhajirin, orang ansar, kita kata ni kalangan sahabat ni. Kemudian kalangan tabi'in, kalangan tabi'in. Ni 3 generasi yang Allah radiyallahu anhum waradu'an. Allah redha pada mereka tuan-tuan. Dan yang paling mutlaknya Allah jamin, wa a'addalahum jannat, iaitu Allah menjanjikan kepada mereka syurga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka tinggal dalam syurga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah kejayaan yang benar, yang besar. Tuan-tuan, ini manusia yang Allah dah jamin syurga. Dan inilah jawapannya. Saya nak ikut siapa sebenarnya? Saya nak ikut siapa? Ada orang kata saya tak boleh ikut Rasul, sebab Rasul ni sibghatullah, acuan Allah. Ada manusia yang bukan Rasul tapi Allah jamin syurga. Inilah dia. Golongan as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan juga ansar. Dan kata Allah, alladzina taba'uhum, orang yang ikut mereka tu. Allah jamin
Orang yang mengikut mereka itulah orang yang Allah jamin a'addalahum jannat, syurga. Jadi siapa kita nak ikut? Inilah generasi yang dijamin masuk syurga. Jawapan ada tuan-tuan, jawapan dah ada. Tinggal kita je nak mencari dan nak mengikuti apa yang mereka lakukan. Baik, kita berhenti pada ayat 21 tuan-tuan. Nanti kita akan sambung. Nanti insya-Allah kesempatan yang akan datang kita sambung ayat 21 bukan ayat 22 tau, 21 sebab ayat ni tak habis lagi. Ayat 21 dan kita akan tengok ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan ke? Prof Ma'ruf. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Surah apa? Okey. Baik. Bumi ni bulat. Okey, hamparan ni maksudnya apa? Hamparan ni iaitu bumi ni dalam keadaan luas. Yang kita duduk atas muka bumi ni, kita tak rasa dia bulat. Kita rasa dia luas, dihamparkan. Adakah orang berjalan dia rasa dalam keadaan bulat? Tak. Itu nak Allah Ta'ala menggunakan kalimah bisad. Ataupun saya lupa ada satu kalimah. Okey, jap. Surah Al-Hajj. Cuba tengok surah Al-Hajj. Sekejap Saya minta maaf ya, saya cek jap. Surah Al-Hajj. Ada satu kalimah ni. Surah 22 kan? Surah 22 majoriti para ulama kita dah bincang dah. Memang apa? Dunia ni memang berbentuk sfera. Okey, tengok ayat yang ke 27. Ayat 27. Allah kata apa? Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, ya'tuka rijalan, dan nescaya mereka akan datang melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan ada juga yang mengendarai unta, yang akan naik unta-unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiqa, dia akan datang daripada fajjin amik, penjuru-penjuru yang sangat jauh. Allah menggunakan kalimah tu penjuru. Penjuru. Fajjin amik ni penjuru. Allah tak kata jauh tu dalam bentuk kalimah ba'id. Ba'id. Ba'id ni jauh lah, jauh. Tapi Allah gunakan amik. Amik ni penjuru. Saya minta maaf kalau saya tersalah terjemah. Okey. Tapi yang saya faham, mungkin ada asatizah yang menonton nanti mungkin boleh betulkan saya. Yang saya faham kalimah ni, fajjin amik ni, okey. Contohlah ni bumi sfera kan. Penjuru ni dia macam ni. Dia bukan jauh. Kalau jauh tu dia flat. Jauh. Dia tak ada penjuru, Tapi Allah gunakan kalimah fajjin amik ni, dia berpenjuru. Penjuru ni maksudnya dia ada dia punya ni, dia bertemu. Kalau jauh dia tak bertemu ni. Dia tak bertemu, titik tu tak bertemu. Tapi kalau Allah kata penjuru, dia bertemu titik dia. Jauh pun pusing, dia temu titik tu balik. Pusing, jauh, temu titik. Boleh faham maksud saya? Boleh faham? Okeylah. Ni Malaysia. Kita pun pusing pergi Japan. Pusing belakang sampai US. Pusing jumpa Saudi, pusing lagi jumpa Malaysia ni. Penjuru tu, titik tu temu balik. Kalau jauh, ba'id, dia jauh, dia tak jumpa titik. Makin lama makin jauh, dia takkan kembali. Tapi kalimah fajjin amik, dia berpenjuru. Pergi, patah balik ke titik yang sama. Boleh? Boleh faham Pak Cik Mak? Okey. Nanti kita cari. Tapi kalimah ba'id jauh. Ba'id ni dalam bahasa Arab dia jauh yang dia takkan kembali. Jauh, makin lama makin jauh. Tapi Allah tak kata jauh tu dengan bentuk jauh. Allah kata amik. Amik tu dia dalam keadaan jauh yang ada penjuru. Maksudnya dia sampai ke satu titik yang sama balik. Kalau dia bersini, sebab itu contohlah Mekah kan dekat tengah.
pusinglah mana pun, dia akan ke titik yang sama juga. Itulah penjuru lah, penjuru. Okey? Saya nak cakap macam mana pun susah. Saya tak pandai nak explain lah. Tapi yang saya rasa macam kapal terbang lah. Dia terbang, pusing ke arah barat, pusing sampai ke timur, nanti dia akan patah ke titik yang sama. Sebab nak tunjukkan bumi ni dia bulat. Dia bulat. Dia adalah penjuru yang bukan jauh yang kamu tak akan patah balik. Makin jauh tak. Tapi dia amik. Dia jauh yang berpenjuru. Dia akan jumpa di titik yang sama. Itulah yang saya boleh kata. Dan para ulama kita pun sebenarnya ada dalam tafsiran sebut, bila Allah sebut kalimah hampar ni, kebanyakan menterjemahkan dalam bentuk yang salah. Hamparan lah. Dia kata hamparan tu bumi ni mendata saja. Dan dalam Bible pun sebut benda yang sama. Dan mereka pun menterjemah benda yang salah. Sebab dia kata apa, sains salah, yang betul kitab dia. Tapi bila dikaji betul-betul, sebenarnya hamparan tu bukan bererti bumi ni flat, tapi nak kata dia luas. Dia luas tu sampai kita rasa terhampar. Kan? Contohlah, kita duduk di atas permukaan macam ni, dari penghujung. Tapi sebabkan kita ni kecil sangat, kita rasa kawasan tu luas, dihamparan. Okey? Wallahu a'lam. Sebab itu saya kata tadi, kalau saya tersalah terjemah, minta asatizah yang menonton mungkin perbetulkan. Tapi kefahaman saya, amik tu dia berpenjuru, jauh yang ada penjuru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh tanya, ibu datang daripada mana ni? Oh ya, sini lah kan.